Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Satu lagi berita yang amat mengejutkan seluruh Malaysia. Akaun YAB disita. Syarikat kontraktor bina masjid tidak terima bayaran selama 3 bulan. Itulah tajuk berita daripada Astro Awani 21 Ogos yang lalu 2023. Ini berlaku di mahkamah. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa syarikat kontraktor bagi pembangunan projek Masjid Tuminah Hamidi di Bagan Datuk Perak tidak menerima bayaran selama 3 bulan. Berita penuh. Mahkamah Tinggi di sini hari ini di Kuala Lumpur diberitahu bahawa syarikat kontraktor bagi pembangunan projek Masjid Tuminah Hamidi di Bagan Datuk Perak tidak menerima bayaran selama 3 bulan kerana akaun Yayasan Akal Budi YAB telah disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Pengurus projek pembinaan Masjid Tuminah Hamidi Ramlingah iaitu berusia 56 tahun berkata ekoran itu perjalanan pembinaan masjid berkenaan telah terganggu menyebabkan tempoh penyiapan masjid itu lewat daripada pelan asal tarik siap. Katanya dalam kenyataan itu di mahkamah, sekitar pertengahan tahun 2018, kerja pembinaan tersebut telah terhenti seketika kerana pada masa itu Yayasan Akal Budi telah disiasat oleh SPRM. Sekitar 4 ke 5 bulan selepas itu, apabila telah mendapat kelulusan daripada Yayasan Al-Falah iaitu milik keluarga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, barulah kerja pembinaan tersebut diteruskan semula iaitu pada awal tahun 2019 katanya. Beliau berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksinya pada perbicaraan kes timbalan Perdana Menteri itu yang diperintah untuk membela diri atas 47 pertuduhan iaitu 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana Yayasan Akal Budi. Ramli yang bekerja di bawah syarikat Noble Energy Construction Sendirian Berhad selaku kontraktor pembinaan masjid itu berkata, beliau mengetahui bahawa pembinaan masjid berkenaan adalah sumbangan daripada Yayasan Akal Budi melalui Yayasan Al-Falah yang dilantik sebagai pemaju. Katanya, pembinaan masjid itu bermula pada 12 Jun 2017 yang lalu dengan upacara majlis pecah tanah. Tapak pembinaan itu dirasmikan sendiri oleh Ahmad Zahid ketika itu timbalan Perdana Menteri, dan pada Julai 2017 kerja-kerja tapak projek pembinaan masjid telah dilakukan, antaranya penanaman cerucuk dan pembinaan tapak. Saksi pembelaan ke-9 itu berkata, Ahmad Zahid Hamidi kerap datang dan melakukan lawatan kerja pembinaan masjid berkenaan. Katanya kebiasaannya beliau iaitu Ahmad Zahid akan datang dalam sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Apabila datang, beliau akan memantau perkembangan pembinaan masjid ini dan untuk memastikan kerja-kerja pembinaan tersebut berjalan dengan lancar, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari astroawani.com.my bertajuk akaun YAB disita, syarikat kontraktor bina masjid tidak terima bayaran 3 bulan, kata saksi. 21 Ogos 2023. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow, ini pengumuman daripada PDRM yang paling mengejutkan. Ini pasti betul-betul bagi saya ini dibuat oleh manusia yang betul-betul tak ada hati perut, betul-betul tak takut undang-undang, dan betul-betul bikin pening kepala. Bayangkan saja dalam 6 hari saja
2,2 juta lesak. Daripada hmetro.com.my, 2,2 juta ringgit Malaysia lesak dalam tempoh 6 hari. Dalam tempoh 6 hari, sejumlah 2,2 juta ringgit Malaysia. Bukan satu jumlah yang kecil tau, banyak sungguh. Jumlah 2,2 juta ringgit Malaysia ini kerugian yang ditanggung oleh mangsa penipuan, pawn scam dan pelaburan yang tidak wujud. Pelik. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, bermula 17 Ogos yang lalu, 35 kertas siasatan dibuka, iaitu 22 bagi phone scam yang membabitkan kerugian sebanyak berapa? 1,438 juta ringgit Malaysia, dan bakinya berkenaan dengan pelaburan yang tidak wujud. Ini juga pening kepala juga. Ada ramai orang nak cepat kaya, sehingga benda yang too good to be true pun boleh percaya. Katanya kebanyakan mangsa phone scam mengalami kerugian di antara RM2,000 sehingga RM284,831 Malaysia. Mangsa pula berumur di antara 40 hingga 60 tahun daripada berbagai kategori pekerjaan. Katanya lagi, 3 mangsa daripada kes phone scam ini mencatat kerugian melebihi RM200,000 menerusi penyamaran suspek sebagai pihak polis dan pegawai bank, katanya dalam kenyataan hari ini. Patut banyak lagi lah pendidikan diberikan kepada rakyat berkenaan dengan pawn scam ini. Rakyat pun takut juga kalau tiba-tiba polis kononnya yang telefon, pegawai bank kononnya yang telefon. Jadi di sanalah mereka tidak berdaya kerana mungkin sudah panik dan takut. Tidak ada pendidikan tentang kesedaran tentang phone scam ini yang lebih terperinci, maka mereka pun terjebaklah. Menurut Kamarul Zaman lagi, bagi 13 kes pelaburan yang tidak wujud pula, kerugian yang direkodkan setiap mangsa di antara RM2,260 sehingga RM275,000 dengan nilai keseluruhan sebanyak RM808,000 Malaysia. Beliau berkata mangsa yang berusia 35 tahun hingga 80 tahun dengan 2 kes mengalami kerugian di antara lebih daripada RM200,000 selepas terpedaya dengan iklan di Facebook. Suspek menggunakan Facebook dan Telegram untuk mempromosikan pelaburan dengan janji pulangan lumayan. Malah sedikit juga berkongsi testimoni pelaburan yang berjaya dengan pulangan tinggi untuk menarik mangsa. Mangsa pula hanya menyedari ditipu setelah mereka tidak menerima sebarang pulangan dan dikeluarkan daripada grup pelaburan itu, katanya. Beliau berkata, kes penipuan berkenaan disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan dan menasihati orang ramai agar lebih berwaspada dan sentiasa mendapatkan info sahih berkaitan modus operandi sindiket penipuan di laman sosial Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK. Katanya lagi, sekiranya telah menjadi mangsa penipuan, sila hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997 bagi menyekat pengaliran keluar wang ke akaun suspek, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye.